Sebenarnya tuan-tuan, saya dengan saudara Khalid Samad berada di dalam jawatan kuasa pusat, jawatan kuasa PAS pusat berpuluhan tahun. Saya terlibat dengan PAS daripada tahun 83 bersama dengan saudara Haji Khalid Samad daripada tahun 80-an sehinggalah kami berhenti apabila teraju dipegang oleh Haji Hadi. Kami memang tidak ada langsung kepercayaan dan harapan kepada Haji Hadi kerana kami tahu wataknya tidak mampu untuk memimpin. Tetapi beliau memimpin hanya kepada lebay-lebay yang sekup pemikiran kecil. Walaupun kehebatan nampak di segi protokolnya, tetapi pemikiran untuk membawa kepada perubahan negara kita saya tak nampak. Dengan sebab itu malam ni saya nak cakap cara macam orang tua-tua lah, padan dengan umur saya. Ya, umur saya 75 tahun, tapi semangat di dalam perjuangan belum lagi luntur, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati, saya nak ambil ringkas saja dan senang saja. Kita ada 3 kelompok yang besar yang terlibat di dalam pilihan raya ini, iaitu kelompok BN, Barisan Nasional, yang telah diberi kepercayaan 60 tahun pada negara ini, dan akhirnya dia sakau duit kita, dia ambil duit kita, dia sapu duit rakyat, dia menjadikan rakyat ni jadi rakyat yang bodoh. Tapi sekarang zaman IT, tak boleh lagi nak perbodohkan kita. Semua berita-berita dapat online, on time. Tak payah nak ambil masa lama. Tapi kita mengharapkan penghuni-penghuni Titiwangsa, penduduk-penduduk Titiwangsa, pengundi-pengundi Titiwangsa lebih upgrade, up to date di dalam mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih terkini. Dan insya-Allah pada malam ni dengan kedatangan wakil kita dalam pilihan raya ini akan membawa suatu perubahan kemenangan seperti mana beliau telah berjaya di peringkat awal di mana beliau menjadi menteri di wilayah dulu. Beliau telah merangka satu frame yang sangat cantik untuk nak membuat satu landscape baru, satu perubahan baru, satu perumahan baru di Kampung Baru. Tetapi sayangnya pengkhianatan yang berlaku di tengah jalan, perancangan yang begitu baik, yang begitu tersusun dengan tawaran-tawaran yang begitu mahal kepada penduduk Kampung Baru tidak dapat dilaksanakan kerana berlaku pengkhianatan yang dilakukan oleh BN, Barisan Nasional, berkawan dengan PAS, dan khianat itu dilaku oleh PN, iaitu apa? Terlupa saya. Perikatan Nasional. Saya sebenarnya bekas seorang guru. Jadi saya nak anak murid tolong jawab. Tengok bakal YB kita tolong jawab, iaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional siapa dia? Kepala dia tuan-tuan? Mahyudin Yassin. Mahyudin Yassin tak apalah, saya macam mana pun dia tak boleh nak lari dosa perbuatan jahat dia di akhirat. Di akhirat, man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar hak buluak, sebesar hama, tahu tak hama? Ama yang duduk yang duduk dalam siaran ayam tu, dia akan tengok perbuatan khianat dia pada di hari akhirat esok. Kita tak rasa bimbang. InsyaAllah
Tuhan lebih maha adil. Dan Perikatan Nasional, siapa yang pangku dia? Siapa yang tolong dia? PAS. Sebab tu saya kata PAS, dia tak boleh pergi ke mana. Lupalah gambar bulan tu. Dan sekarang tak tahu dia masuk bawah bulan ke, dia masuk di bawah gambar warna hijau tua. Perikatan Nasional ni, dia pakat PAS sokong dia. Jadi itu yang Muhyiddin boleh gagah lah. Boleh gagah lah untuk jadi Perdana Menteri. Cara colek, cara khianat selama beberapa bulan. Kerana disokong oleh PAS. Kalau PAS main sokong belah kita, tentu tak akan jatuhlah kerajaan Pakatan Harapan yang menang. Tapi kerana PAS juga sahabat lama kita, saya sebenarnya kenal Presiden PAS tu, saya tak nak cakap lah. Presiden PAS tu percayalah, tak mampu. Jadi sebab tu saya nak ajak pengundi sekini, lupa wakil PAS yang dicalonkan, sahabat saya dan duduk di bawah saya dulu kerana saya ketua. Saya ketua wanita PAS 18 tahun. Jadi Dr. Rusni yang masuk nak lawan dengan Wadi Khalid tu duduk bawah saya dulu. Saya tahulah label kemampuan dia setakat mana, knowledge dia setakat mana. Setakat dia adalah dentist, dia doktor gigi kalau tak silap saya lah. Jadi saya nak minta tuan-tuan lupa Pakatan Nasional dan lupa Pakatan Barisan Nasional, lupa. Sekarang kita nak menuju hala tuju kita untuk jangka jauh, untuk menyelamatkan Malaysia, untuk nak bawa perubahan yang baik kepada Malaysia, untuk nak bantu semua rakyat Malaysia tanpa kira kaum. Sebab itulah saya kawan baik Chong Eng. Saya sahabat baik dengan Guan Eng. Saya kenal semua sebab saya mesyuarat dengan bapa Guan Eng, Lim Kiat Siang tu lama. Sebab saya wakil daripada ketua wanita PAS. Bermesyuarat dengan bapa Guan Eng iaitu Lim Kiat Siang. Jadi sebab tu saya bersama sependangan dengan Datuk Anwar Ibrahim ni, kami kasih kepada orang Cina, kami kasih kepada orang India, kami kasih kepada orang Iban, Gadazan dan semua kaum, kerana arahan Allah di langit sana suruh kita kasih sayang sama kaum. Sebab kelahiran orang Cina bukan orang Cina minta dilahirkan, tapi Allah Ta'ala dah tentu dah. Lahirnya orang Cina, lahirnya orang India. Kalau dulu kita selalu sebut masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk itu adalah masyarakat menghimpunkan semua kaum dan bangsa di tanah air kita. Kita duduk dalam keadaan yang aman, damai, berkasih sayang. Tapi mai puak Haji Hadi ni, puak PAS ni, dia membelaga. Dia melagakan kita, dia benci kepada DAP. Saya cukup marah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya anak peladang. Masa kecil dulu, kami kematian mak ni, ceritalah sikit sejarah. Kami kematian ayah. Ayah saya meninggal, umur saya 5 tahun. Mak saya lah yang jaga kami. Kami ada bendang. Yang membelah kami adalah Cina nama Atok. Cina nama Amoy, Cina nama Cina ni dia jaga jual ikan, yang Cina ni jual barang ni. Jadi saya pergi kedai bawa buku, tuan-tuan tahu kan buku 35, bawa buku 35 tulis berapa hari ni RM1.50, besok RM2. Himpun 1 tahun 2 orang Cina ni belah kami. Atok dengan Mulai jual ikan, Atok jual kedai. Jadi bila sawah padi, bila cukup tahun, semua padi-padi itu kami terus bayar setahun sekali. Sebab tu saya sayang kepada orang DAP dan orang-orang Cina yang ada di depan saya ni. Saya cukup sayang.
Jadi mereka belah kami. Tapi taruh padi untuk nak makan setahun, siapa yang main mencuri? Cuba agak tengok, siapa yang main mencuri? Anak Melayu yang nakal dalam kampung lah. Dia main curi habis padi dalam jelapang. Itulah, mereka ini sudah menjadi macam jejak langkah itulah yang berlaku kepada Najib. Kita bawa cerita Najib ni pada negara. Dia mencuri berapa banyak duit kita. Padahal Allah Ta'ala Maha Adil. Dia suka, dia seronok dulu. Akhirnya sekarang dia merengkuk. Dia buat apa tak tahulah. Banyak lagi ya. Jangan kita tak sangka banyak lagi di belakang Najib. Dengan sebab tu kita mesti memenangkan YB Haji Khalid di Tito Wangsa ini. Dan YB Haji Khalid akan bersama kerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita akan menggelidarkan semua penyangak-penyamung yang mencuri. Kita tak bagi can langsung sekali ni. Kita perlu kepada saudara Anwar Ibrahim menjadi PM. Sekarang saya nak cerita, saya kenal dengan Anwar Ibrahim daripada tahun 74. Mak saya orang yang pertama mengurut saudara Anwar Ibrahim kerana letih kerja tugas dia duk menjadi penceramah, pendakwah bebas pada waktu itu, tahun 74. Dan saudara Anwar Ibrahim adalah sahabat baik abang ipar saya, itu Presiden PAS, Allahyarham Ustaz Fadil. Ustaz Fadil pada tahun 74 kerana lalang, apa namanya, kerana operasi lalang, Anwar Ibrahim ditangkap masuk dalam penjara, belum kahwin lagi pada waktu itu. Abang ipar saya pegang, ngambil alih pegang jadi Presiden ABIN. Abang ipar saya Allahyarham Ustaz Fadil dapat tawaran untuk pergi buat masters dekat England. Tapi kerana sayang pada Datuk Anwar Ibrahim, beliau rela tak pergi kerana dia adalah seorang pengacara di UTK. Begitu rapat. Tahun 81 saya berjumpa. Sebelum tu memanglah selalu duduk jumpa lah. Belum dia kahwin lagi. Tahun 81 saya berjumpa Anwar Ibrahim kerana dia pergi ke Amerika. Saya ikut suami saya duduk di Amerika 3 tahun. Jadi bila dia pergi jumpa pelajar di sana, saya jumpa dengan saudara Anwar Ibrahim di Bloomington, di airport Bloomington. Saya jumpa dengan dia bersembang dekat 2 jam. Dia cerita kat saya, dia kata, Jamilah, saya susah sekarang ni sebab saya nak damaikan Asri, Allahyarham, dengan Yusuf Rawa, dengan orang muda. Tu saya kata, lah, you tak seduk masuk politik lah, susah saja. Tak boleh, dia kata, kalau tak masuk politik, kita tak dapat kuasa. Apa pun you kata saya dengar, tapi saya akan bersama dengan politik. Bila saya dah balik, rupanya dia dah kahwin dengan Wan Azizah. Dia Mahathir pandai, dia orang yang bijak. Mahathir nak tutup mulut dia, berheret masuk dia. Dia masuk tak apalah. Saya wanita PAS dan dia UMNO. Kemudian bila dia keluar daripada penjara tahun 2080, saya jumpa dia lagi sekali di rumah dia di Bukit Damansara. Saya kata, Datuk Anwar, you pergi je lah, pindah dengan keluarga you duduk di... Kita ada lagi 3 berhenti. Ya tak apa. Bagilah 3 minit lagi, tak sampai selamat ya. You tak payah, you pindah lah. Sebab Turki, Saudi, banyak UK, semua offer dia untuk ni. Dia kata, Jamilah, saya tidak akan tinggal Malaysia ni. You tahu lah, you faham lah. Saya tidak akan tinggal Malaysia sebab saya nak menyelamatkan orang-orang mustadhafin yang ramai sangat di Malaysia. Kerana pemerintahan yang ada sekarang ni adalah penyeleweng. Dia dah nampak dah. Tapi dia baru seorang, tak mampu. Dengan sebab itulah dalam pilihan raya ni, kita mengharapkan semua kawasan-kawasan yang wakil di parlimen mesti menang.
Kita perlu dapat 122, insya-Allah kerajaan Pakatan Harapan akan berkuasa di Malaysia ini, akan membuat suatu perubahan, perubahan Malaysia baru dengan satu vision yang sangat cantik bagi membela nasib rakyat dan keseluruhannya. Setakat itulah saya mampu yang bertemu pada tuan-tuan. Saya harap warga Cina DAP jangan rasa hati dengan tuduhan dan kejahatan mulut-mulut Melayu yang khianat. Terima kasih banyak.